Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6. InsyaAllah kami akan membentangkan tentang hubungan tahap kesediaan amalan pengajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pendidikan Islam. Nama saya Fatimah Adila binti Ilyas, termometri 2221296. Melalui webinar ASEC 2020 International Islamic Education yang bertajuk Hubungan Tahap Kesediaan Mengajar dengan Tahap Amalan Pengajaran Abad ke-21 dalam kalangan Guru Pendidikan Islam. Pengajaran abad ke-21 merupakan pendekatan yang sesuai sejajar dengan era globalisasi dalam melahirkan generasi yang berkemahiran dan kompeten. Dalam Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 telah menggariskan 6 aspirasi murid yang perlu dicapai. Pencapaian ini juga diukur melalui keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, peranan guru dalam melaksanakan pengajaran abad ke-21 ini menjadi satu tuntutan masa kini dalam membina generasi yang lebih bersedia menghadapi cabaran globalisasi di masa hadapan. Jadi kajian mendapati guru pendidikan Islam masih kurang penguasaan dalam memahami cara pengajaran PKK21 dan menggunakan teknologi. Selain itu, kaedah chalk and talk sering digunakan oleh guru pendidikan Islam. Seterusnya, pendidikan Islam seperti yang kita maklum, pendidikan Islam merupakan satu kepentingan pada masa ini dan menjadi desakan globalisasi yang memerlukan individu ataupun guru perlu memiliki kemahiran tinggi dan kompeten bagi mencapai objektif pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, guru pendidikan Islam perlu lebih kreatif dan inovatif dan untuk menarik minat para pelajar untuk lebih berminat untuk mempelajari pendidikan Islam. Terdapat 3 objektif bagi artikel ini, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap kesediaan mengajar guru pendidikan Islam dari aspek pengetahuan, kemahiran dan juga sikap. Yang kedua, bagi mengenal pasti tahap amalan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pendidikan Islam. Dan yang ketiga ialah bagi mengenal pasti hubungan antara tahap kesediaan guru dan juga tahap amalan pendidikan abad ke-21 dalam kalangan guru pendidikan Islam. Terdapat 3 perkara yang dibincangkan dalam jurnal ini. Yang pertama, tahap kesediaan guru pendidikan Islam dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. Kedapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kesediaan mengajar dalam kalangan guru pendidikan Islam adalah pada tahap yang tinggi. Hal ini kerana selari dengan dapatan kajian Nur Azlan dan Hasrani 2001 yang mengatakan bahawa apabila guru mempunyai kesediaan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang tinggi, semestinya akan mendatangkan keyakinan yang tinggi dalam diri mereka, tidak kira bezaan jantina guru tersebut. Kesan daripada itu, proses pengajaran dan pembelajaran mereka akan menjadi lancar dan dengan adanya sokongan infrastruktur yang disediakan. Namun, dapatan ini bertentangan pula dengan kajian Nur Hawa dan Ghazali. Mereka menyatakan tahap kesediaan guru adalah pada tahap yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu kekangan untuk menghabiskan sukatan pelajaran dengan murid yang ramai serta kemudahan alat bantu mengajar APN yang kurang dan kerancaman beban tugas yang lain. Maka kompleksiti yang berlaku dalam transformasi pendidikan menuntut guru untuk memainkan peranan pelbagai selain daripada mengajar. Justru tahap kesediaan mengajar bukan sahaja datang daripada guru sendiri, malah perlu sokongan daripada sistem organisasi yang kemas dan minima, tetapi berimpak dalam melaksanakan tugas lain. Okey, baik. Kita sambung kepada tahap amalan pengajaran PAK21 dalam kalangan guru pendidikan Islam. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa amalan pengajaran PAK21 dalam kalangan guru pendidikan Islam berada di tahap sederhana. Hal ini selari dengan kajian Masyuniza 2015 yang menunjukkan bahawa kemahiran PAK21 kurang diterapkan dalam PDP yang menyebabkan murid kurang menguasai kemahiran tersebut. Oleh itu, guru perlulah mendapatkan ataupun diberikan pendedahan tentang latihan tentang untuk menguasai PAK21 ini. Jika dilihat dalam item analisis tersebut,
untuk elemen kemahiran penyelesaian masalah berada di tahap yang tinggi, di mana kemahiran penyelesaian ini diterapkan dalam PDP, manakala untuk pemikiran kritikal pula berada di tahap sederhana, di mana 80% daripada guru tersebut menggunakan kaedah syarahan, di mana kaedah ini akan menyebabkan murid tersebut kurang memahami ataupun kurang mendapat kemahiran yang sepatutnya. Terima kasih. Baik, kita menyambung pula kepada bahagian tahap penguasaan guru pendidikan Islam dan hubungannya dalam pengamalan kemahiran PAK 21 dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saya ingin menyatakan bahawa pengaturan strategi penyoalan dan dari segi arah soalan, masa untuk mengajukan soalan, bagaimana soalan dikemukakan dan sasaran soalan ditujukan perlu diambil kira bagi merangsang daya fikir kritis, fokus dan emosi murid. Kaedah penyoalan juga antara kaedah yang mudah bagi menyongkil idea kritis daripada murid. Selain itu, kemahiran 4C ataupun 4C iaitu collaborative, critical thinking, creative dan communication antara kemahiran yang dikaji dalam kalangan guru pendidikan Islam. Saya juga ingin menyatakan bahawa kaedah kualitatif dan mixed method ini menunjukkan penguasaan kemahiran 4C dalam kalangan guru pendidikan Islam masih di tahap sederhana, berikutan kurang pendedahan, latihan pemikiran kritikal dan akibat bebanan kerja serta kelas yang kurang kondusif. Baik, secara kesimpulan atau secara ringkasnya, guru pendidikan Islam atau GPI harus membuat persediaan dengan merancang pengajaran yang akan dijalankan, menyediakan RPH dan menyediakan bahan yang diperlukan untuk memastikan PAK 21 atau pembelajaran abad ke-21 ini dapat dijalankan. Selain itu, sikap dan motivasi guru pendidikan Islam GPI ini juga merupakan faktor yang perlu berada dalam keadaan yang stabil dan positif bagi melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Oleh itu, guru pendidikan Islam harus meningkatkan tahap kesediaan mereka dalam mengaplikasikan PAK 21 di dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini boleh dilakukan dengan mengikuti program latihan dan pembangunan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan atau NGO dan badan-badan berkenaan. Dengan ini, guru pendidikan Islam dapat meningkatkan tahap amalan pengajaran mereka dan menyediakan pelajar dengan pendidikan yang bermutu dan berkualiti dan sesuai dengan keperluan abad ke-21. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.